halal ini bukan untuk Muslim saja, halal ini untuk semua. Program ini adalah untuk membantu ataupun supporting program ke arah kesijilan. We see all these challenges as an opportunity for us to share with our customers and the public about how halal is at the utmost priority for everyone. Memperkasakan industri halal untuk global. Kini halal. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Hello, Assalamualaikum. Okey, bila saya tengok video video House Cosmetic tu saya rasa bangga sebab apa, ini adalah produk lokal dan ia mempunyai potensi untuk kita pasarkan di luar negara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shilda Ismail dan hari ini adalah siri terakhir kita dalam kempen celik halal dalam kosmetik ataupun bahan-bahan penjagaan diri. Dan hari ini adalah episod yang kita ketiga dan kita mempunyai panelis-panelis yang hebat-hebat, pejuang-pejuang halal ni. Okey, seperti yang kita ketahui, permintaan terhadap produk kosmetik halal dalam kalangan pengguna Muslim ataupun non-Muslim semakin meningkat hari ke hari. Dalam erti kata lain, kosmetik halal semakin diminati. Okey, adakah kosmetik halal mempunyai kebolehpasaran? Bolehkah kosmetik halal Malaysia ini diekspor, diterbangkan ke Southeast Asia, ke UK, ke USA dan sebagainya? Dan apakah Malaysia sudah bersedia? Okey, tajuk kita pada hari ini adalah kebolehpasaran kosmetik halal. Apakah Malaysia sudah bersedia? Saya nak tengok ramai tak viewers pada hari ini. Okey, kita menantikan viewers pada malam ini. Okey, saya ada hadiah untuk anda tonton sampai akhir rancangannya. Okey, saya akan kasih giveaway kepada anda untuk menangi hadiah menarik daripada House Cosmetic, tajian House Cosmetic dan juga Grand Hyatt Hotel Kuala Lumpur. Okey, follow dan like page FB Kini Halal dan House Cosmetic dan kongsikan paparan live ini. Tag 3 rakan anda di ruangan komen, pastikan post anda dalam setting public supaya admin kita boleh stok anda kan untuk memastikan pemenang-pemenang. Okey, pemenang utama, satu voucher buffet Grand Hyatt Hotel Kuala Lumpur untuk 2 orang, satu set lipstick Sri Kandi Special Edition, satu Blood Orange Brightening Scrub Cleanser. Okey, itu dia. Alright, pemenang kedua dan ketiga dan keempat, satu set lipstick, satu set cleanser dan hadiah sagu hati adalah satu cleanser. Cleansernya ialah Blood Orange Brightening Scrub Cleanser. Okey, apa yang anda perlu lakukan adalah tag 3 kawan-kawan anda, tag keluarga anda dan sebagainya dan share. Okey, share video ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Kita bersama dengan Puan Emma Jalib, pemilik dan pengasas kepada House Cosmetic dan juga beliau adalah pemilik kepada Jim Cosmetic Industry Sdn Bhd. Terima kasih Emma tepuk KL. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emma, saya dah 3 minggu pakai House tau. Tengok kedut-kedut dah hilang ni. Nampak ini foundation glowing sikit. Nampak, ya. Dan ini adalah ditata rias oleh menggunakan produk-produk House, skincare dan juga foundation House. Saya kurang pasti namanya Melty Aqua something like that kan? Ya, Yes, saya memakannya. Okey. Aqua. Dia sangat terletak, okey. Dari umur 40 jadi 20. Okey. Okey, terusnya kita akan bersama dengan Cik Nur Muhammad Amir Muhammad, Ketua Pembangunan Perniagaan CIMB Islamic Bank Berhad. Dan beliau akan menceritakan Halal Biz Ready. Cik Nur. Apa khabar? Sehat? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana memberi kami pihak CIMB peluang untuk bersama-sama menjayakan program ini.
Okey. Kita nak dengar sikit pasal apa itu Halal Biz Ready. Okey, dan seterusnya kita akan menjemput Encik Muhammad Dalif Gaus Muhammad Anwar, iaitu Ketua Perundingan dan Penasihat Halal Halal Development Corporation HDC. Dalif. Assalamualaikum. Khabar Waalaikumsalam. semua. Baik. Terima kasih Okey. jemput. Ya, okey. Okey, Dalif, kita nak cerita sikit Dalif dan rakan-rakan panelis semua ya. Kita start dengan Emma dululah sebab Emma adalah pengilang, pengeluar, okey. Kemana hala tuju Emma? Kemana hala tuju House Cosmetics selepas ini? Dan apa perancangan pada Emma? Dan mungkin Emma nak ceritakan selama 8 tahun, mungkin bagi background sikit kepada Encik Nur Muhammad dengan Dalif, background Emma. Silakan Emma. Right, okay. Assalamualaikum. Minggu ni adalah minggu yang ketiga kan. Saya bersama dengan Kini Halal. So, terima kasih kepada semua panel hari ini. Basically, saya adalah pemilik founder ke House Cosmetic, brand House Cosmetic. Tapi sebenarnya sebelum saya ada kilang sendiri, sebelum saya ada brand saya sendiri ni, saya memang pemilik kilang kosmetik. Saya buat produk kepada founder-founder dekat Malaysia ni lah. Dan kelebihan kilang saya ni, saya set up kilang saya ni, visi misi syarikat saya memang sangat clear dengan saya punya objektif, iaitu saya nak buat formula kosmetik halal bertaraf antarabangsa. Itu memang tagline saya. Sebab saya nampak sebelum saya ada kilang sendiri, masa saya nak buat produk tu, bila saya nak buat produk kosmetik dekat kilang lain, memang kita ada kilang halal, tapi kualiti produk level international tu susah kita nak cari. Macam mana kita nak fight dengan international brand? Sebab saya sendiri sebelum saya ada kilang, saya memang pengguna produk international yang tega. So bila saya ada kilang, saya memang set up research sendiri, chemist sendiri, dan saya sendiri bekerja rapat dengan chemist. Saya memang nak menghasilkan formula kosmetik ni level international. Maksudnya kalau orang guna brand international tu, dia pakai pula apa-apa formulasi daripada kilang saya ni, dia tak akan rasa memang sama dengan international. That is my directions lah. So Alhamdulillah, tahun kedua saya set up saya punya kilang. Bila saya buat produk untuk founder kilang saya, demand tu semakin tinggi. Maksudnya bila orang buat dengan saya bulan pertama, bulan kedua tu orang akan repeat order dan dia orang rasa produk lokal ni dah ada kelas dia yang tersendiri. Ya. Sehinggalah saya dah 8 tahun saya ada kilang ni, 2 tahun lepas saya decide untuk buat saya punya brand in-house, iaitu House Cosmetic. Dan Alhamdulillah House Cosmetic ni semakin mendapat permintaan dekat lokal, Malaysia especially. Dan bila orang pakai produk lokal tu, dia dah ada perceptions yang lain lah. Macam dia kata, harga quite affordable, quality sama macam brand international. Dah keluar dah ayat macam tu. So Alhamdulillah lah, sedikit sebanyak objektif dan directions syarikat kilang saya tu tercapai sepanjang 8 tahun ni. Macam tu lah lebih kurang background. Okey, saya rasa Cik Emma, Puan Emma dah rasanya dah bersedia untuk melebarkan sayap, betul tak Emma? InsyaAllah. Sebab InsyaAllah. kita ada kilang sendiri, kita ada research center sendiri, kita ada chemist kita sendiri, dan kita buat formulation from scratch daripada zero. So if anything happen, sebab bila you nak bawa produk ke luar negara, you kena buat stability test of the formulation itself. Tak semestinya dia stable dekat Malaysia. You nak bawa ke Dubai, you kena test pula dengan cuaca kat sana. So bila you ada research center sendiri atau chemist sendiri, definitely you boleh meet that requirement. Itu yang antara benda yang sangat penting lah. Okey, so kita boleh dengar daripada orang kata passion daripada Puan Emma ni. Mungkin kita tanya daripada CIMB, macam mana CIMB boleh berikan nasihat pula kepada Emma untuk melebarkan sayap. CIMB saya difahamkan CIMB adalah antara bank-bank utama di Malaysia yang giat menyokong PKS ataupun SME dalam kategori industri halal, betul? Jadi bolehkah mungkin Encik Nur boleh ceritakan inisiatif dan sokongan CIMB kepada PKS khususnya kosmetik halal? Silakan. Baik, terima kasih Puan Silda. Sungguh orang kata bersemangat bila kita dengar kata-kata cerita daripada Puan Emma tadi, bagaimana dia berkembang daripada sebuah syarikat PKS yang kecil sekarang ni sudah menghasilkan jenama sendiri dan juga bertaraf antarabangsa. Kalau kita lihat dari segi statistiknya, pada tahun dijangkakan pada tahun 2030 nanti penduduk di dunia ini 26%-nya dipelopori di
adalah daripada orang-orang Islam, orang Muslim. So 1/4 daripada penduduk dunia nanti daripada ialah orang Islam. So sebagai orang Islam, antara kepentingan dalam kehidupan harian kita ialah mencari yang halal. So secara directnya, permintaan halal akan bertambah dari semasa ke semasa, berkembang selari dengan peningkatan populasi dunia. Tapi bukan hanya sekadar dari orang Islam saja. Kalau kita tengok sekarang ini, trend untuk menjurus mencari barangan halal juga kepada orang-orang yang bukan Islam, kerana mereka yakin bahawa kalau barang ini diiktiraf sebagai halal, ia adalah bersih, selamat dan diyakini. Kalau kita tengok pengusaha yang besar-besar, yang manufacturer, the giant manufacturer, mereka melihat ini sebagai peluang yang sangat besar. So mereka berlumba-lumba untuk mengecapi peluang ini dari masa ke semasa. Tapi kalau kita lihat dari segi SME pula, ada banyak juga SME yang boleh menghasilkan produk yang tidak kurang kualitinya berbanding dengan syarikat-syarikat yang besar ini. Contohnya macam Puan Emma tadi, produknya bertaraf antarabangsa, tetapi kalaulah misal kata cara SME ini menjangkaui market itu tak kesampaian, jadi produk kita akan ketinggalan. Pihak SME tersebut akan ketinggalan. Jadi tak sepatutnya satu produk yang sangat berkualiti, bertaraf dunia, bertaraf antarabangsa, ketinggalan disebabkan mereka tidak dapat peluang untuk menjangkaui pasaran antarabangsa yang sangat besar tadi. So pihak CIMB melihat ini sebagai satu, kami terpanggil untuk membantu pihak-pihak SME untuk meletakkan mereka, kalau tak setaraf ataupun di mana-mana juga yang boleh mereka bersaing dengan efektif dengan syarikat-syarikat gergasi ini. So apa yang kita buat? Kita memberikan mereka pelbagai kemudahan, pelbagai solusi untuk mereka mengembangkan perniagaan mereka dalam masa yang sama mendapatkan pensijilan halal. Sebab kalau kita lihat, bila ada pensijilan halal, peluang untuk mereka menembusi pasaran-pasaran halal sama ada di tempatan atau antarabangsa semakin meluas. Apa yang kita faham bila kita tengok pada SME ini, kadang-kadang kita dapati mereka sedar bahawa halal itu adalah satu perkara yang sangat penting, tetapi disebabkan kekangan modal yang mereka hadapi, mereka tidak dapat meneruskan inspirasi mereka untuk mendapatkan pensijilan halal tu, disebabkan kalau misal kata satu production punya kilang tu, dia kadang-kadang untuk mendapatkan pensijilan halal, dia perlu melakukan pengubah suaian yang major. Contohnya untuk menukar production line, untuk pindah ke premis yang baru, ataupun beberapa proses yang memerlukan mereka mengeluarkan modal. Sedangkan modal yang mereka ada adalah sekian banyak. Jadi terbahagi sekarang ini, sama ada nak pergi ke pensijilan halal ataupun nak meneruskan mereka menggunakan modal tersebut. So dengan modal yang sekian banyak tu, dia kena jaga. So kadang-kadang kalau kita tengok, kalau saya sendiri sebagai pihak SME, kalau saya ada sekian banyak saja, saya lebih jurus kepada meneruskan perniagaan saya, beli raw material, buat production dan jual. Terpaksa tinggalkan sekejap pensijilan halal ni tadi. So bila berlaku begitu, so semakin hari semakin ketinggalan pihak SME ni. Sebab apa? Yang syarikat-syarikat yang dah dapat pensijilan halal terus menguasai market pasaran halal, yang mana yang tak dapat pensijilan halal tu makin lama makin ke belakang. Saya melihat ini adalah satu cara untuk pihak CIMB membantu pihak AKS kita, pihak SME kita untuk lebih berdaya saing. So apa yang kita buat? Kita adakan satu solusi program yang kita panggil Halal Biz Ready. Halal Biz Ready ini memberi empowerment, kalau saya boleh cakap dalam bahasa Inggeris kan, memberi empowerment kepada pihak SME untuk mereka mencapai pensijilan halal melalui proses-proses tertentu. Contohnya, sebagai satu contoh, bila SME tu kita jumpa dengan SME, kita tanya apakah kekangan mereka dari segi untuk memasarkan produk mereka keluar dengan lebih efektif.
mereka mengatakan bahawa persijinaan halal mereka tak dapat, mereka kekangan modal sekian-sekian. So apa kita bantu? Kita memperkenalkan mereka kepada rakan sekerja kami. Kami ada beberapa rakan sekerja yang bertauliah untuk memberi khidmat nasihat kepada pihak SME untuk mereka menjadikan mereka kompeten dari segi pensijilan. So ini termasuk dari segi prosesnya, dari segi manufacturing line-nya, kedudukan kilangnya dan bermacam-macam lagi. Okey. Okey, Cik Noh, saya pasti ada prosesnya dan saya tahu prosesnya ada berbagai peringkat yang sangat-sangat menarik. Akan kita memperdalaminya. Tapi sebelum itu kita nak tahu pasaran, adakah boleh pasaran ini? Dan harusnya ini HDC yang arif tentang benda ini. Jadi Dalip, nak tanya, adakah Malaysia ini sudah bersedia untuk menjadi pengeluar, pengeksport kosmetik halal? Jelaskan potensinya Dalip dari sudut HDC ni. Okey, terima kasih Shilda dan terima kasih Puan Emma dan penerangan daripada Encik Noh. Ya, daripada pandangan HDC sendirilah, kami melalui kita punya data-data yang kita telah kumpul, turut juga dengan pengalaman-pengalaman kami yang berurusan dengan industri, ya, semua jenis industri. Okey, bagi kami halal kosmetik ni adalah the next way forward lah for Malaysia, ya. And then kita pun ada macam melalui kita punya report sendiri, data yang kita telah kumpulkan, kita nampak trend, ya, perkembangan. Ini daripada Malaysia saja halal kosmetik, ya. Kita nampak pertumbuhan daripada 2015 kita bermula dengan nilai bukan hanya 2.2 bilion ringgit dan sehingga 2019 kita telah berkembang sehingga 3 bilion ringgit, ya, kenaikan, ya. Kemudian begitulah, dan sedikit saya nak highlightkan, mungkin kebiasaannya orang bertanya kan, negara mana yang banyak kita boleh target, ya. So menurut laporan yang telah kita kumpulkan, negara yang kita ekspor paling tinggi berkenaan dengan halal kosmetik adalah Turki. Okey. Adalah Turki. Diikuti dengan Singapura dan kemudian UAE, seterusnya India, dan yang nombor 5 Filipin. So ini adalah buat masa ni, ini adalah 5 negara yang menjadi tumpuan ekspor halal kosmetik daripada Malaysia. Surprisingly, because satu berkenaan dengan India ni, recently daripada last year, the media dah expose kan, kebanyakan mungkin Puan Emma nanti later boleh perbetulkan kalau saya salah, kebanyakan ingredient dia source daripada especially powder daripada India. Daripada India. So itu menarik sedikit lah. Okey, daripada report yang saya ada juga, produk-produk yang dieksport, halal kosmetik yang dieksport ke luar negara daripada Malaysia, dia ada 3 kategori, ya, yang popular. Yang pertama, bernilai 2.4 bilion ringgit adalah produk-produk kosmetik ataupun consumer good yang berbentuk contoh seperti personal care, sabun dan pencuci sebagainya. Itu yang nombor 1 lah. Dan nombor 2 lebih kepada produk bau-bauan, perfume, ya, dan toiletries dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah produk yang macam essential oil, aromatherapy, perfume, flavor materials. So ini adalah perkembangan Malaysia sehingga kini berkenaan dengan halal kosmetik. Dan dari pandangan saya sendiri yang telah lama dalam halal, memang kalau kita tengokkan report daripada Dubai mengatakan secara globalnya halal kosmetik ni adalah salah satu sektor yang akan pergi lebih jauh, especially sekarang when it comes to kosmetik. Dia adalah saya boleh cakap satu benda yang popular ataupun salah satu benda yang telah berada di dalam pop culture.
Kan sebab semua orang dah ada kesedaran berkenaan dengan kosmetik dan ramai orang mula pakai barang-barang kosmetik ya. Dan kalau media kita itu sendiri, dalam social media itu sendiri, kebanyakan feed yang diberi kepada kita adalah kosmetik ya. So, ini membantu, bukan sedikit sebanyak, ini membantu banyak perkembangan pertumbuhan halal kosmetik di dalam negara kita sendiri. Okey, sedikit berkenaan, dah sebut berkenaan halal kosmetik. Kosmetik ni ialah dia adalah satu trend global. Tapi yang membuatkan Malaysia ni adalah signifikan adalah halal. Apa produk kosmetik kita nak dibandingkan dengan kosmetik dari negara-negara lain, ya, ada dengan Korea contohnya kan. Halal adalah nilai signifikan yang membezakan kita daripada negara-negara lain. Okey, terima kasih. Jadi ini maknanya ini ada satu orang kata jawapan cepu emas. Dan nak tanya kepada Emma, sekarang ni kita dah ada HDC kat sini, kita ada CIMB. Apakah kekangan rasanya Emma lepas ni nak buka sayap ni seluas-luas ni? Saya nak tengok lepas ni Emma setanding dengan wadah kosmetik ni. Okey Emma, teruskan. Apakah kekangan agaknya Emma? Saya sebenarnya sangat bersetuju dengan Cik Dalif tadi, Tuan Dalif. Halal kosmetik ni demand Dalif je dia kata. Dalif je, okey baik. Halal kosmetik ni memang demand dia sangat tinggi sebab kebelakangan ni sejak saya ke depan yang saya meng-highlightkan apa bezanya produk kilang saya berbanding dengan produk international overseas yang lain ialah because of the halal, logo halal itself, menyebabkan kilang saya sendiri pun mendapat demand yang tinggi daripada Singapura. Saya ada orang Singapura dah setakat hari ni, minggu lepas pun ada seorang lagi yang nak buat produk brand dia sendiri daripada Singapura, buat di kilang saya kosmetik macam contoh skincare, lip matte. Dan saya juga ada interview kenapa pilih kilang di Malaysia. Sebab ya of course Singapura kan diorang kan kaya kan, mesti diorang boleh pergi kat kilang US ke kilang Korea. Lepas tu dia kata because dia nakkan halal, dia nak buat produk dengan kilang saya pun because of the halal itself. Cuma yang saya kekangan yang Syil tanya tadi, saya nampak kat sini adalah yang pertama, saya sebagai pengilang, bila kita nak bersaing dengan luar negara, kita perlukan teknologi. Saya to be honest dekat lab saya, mesin-mesin saya simple saja. Kalau nak compare lab saya dengan kilang steel order yang ada teknologi yang canggih tu, dekat lab dia memang canggih. Tetapi walaupun saya tidak mempunyai mesin yang canggih, saya masih boleh mengeluarkan formula level sama macam diorang. Kenapa? Sebab saya struggle. Saya terpaksa melalui, contohnya sepatutnya kalau you guna mesin yang canggih, you boleh dalam masa 1 hari. Tapi disebabkan mesin saya tak canggih dekat lab, saya kena buat proses dia 2-3 hari untuk menyiapkan formulasi yang sama level dengan international. Situ kekangan dia. Dan benda ni pun saya telah highlight kepada pihak-pihak, macam contoh saya pernah berbincang dengan Sirim. Sebenarnya kita boleh buat, kita mampu buat. Dan saya punya chemist adalah fresh graduate. Saya guide diorang fresh graduate. Tetapi disebabkan ada banyak teknologi mesin-mesin canggih dekat luar negara sana yang of course dia memerlukan modal yang besar untuk kita bawa kat sini dan kita guna dan kita latih. Pertama. Kedua, dekat Malaysia tidak ada training. Contoh macam kat universiti pun tidak ada orang kata khas degree in cosmetic, tak ada. Kalau kita nak belajar lagi memang tak ada. Nasib baiklah saya ni beli bahan mentah daripada France, daripada Italy, saya beli dalam bentuk bag yang banyak. Contoh macam 1 tan saya beli algae from Switzerland. Bila saya beli bahan mentah banyak, diorang bagi saya akses, saya punya chemist dan saya belajar direct dengan chemist diorang secara terus Zoom meeting. So alhamdulillah saya dapat belajar ilmu yang diorang buat formula international tu sendiri. Kalau saya tak beli bahan mentah yang banyak pada diorang memang tak akan bagi akses macam tu. Untuk kita belajar dekat local Malaysia tak ada training, tak ada facilities. Kita struggle
belajar sendiri, struggle, invest untuk dapatkan ilmu-ilmu tu. Sebab bila kita nak bersaing ke luar negara, kita mesti kena letakkan teknologi mesti setanding. Kalau tak setanding pun sedikit je drop. And then kita mesti kena ada ilmu. Kalau orang tengah bercakap pasal teknologi microbiome, contohnya Lancome, kita pun kena tahu dia teknologi microbiome and how to do that technology. Itu kedua, teknologi kita jauh ke belakang. And then kita tak ada tempat kita nak belajar. And then lagi satu, facilities dekat factory. Macam saya, production saya mempunyai demand yang sangat tinggi berkenaan dengan kosmetik halal. And then saya boleh buat that formulations yang bagus, halal dan demand tinggi. Tapi disebabkan saya buat bisnes ni dengan duit simpanan saya sendiri, saya rolling duit sendiri, saya tak ada loan and everything. So saya hanya menggunakan mesin semi auto. Saya tak boleh nak ada kilang yang besar, yang sempurna, yang boleh supply. Sebab sekarang ni demand dekat kilang saya adalah sebulan lebih kurang dalam 300,000 pieces ke 400,000 pieces in a month, combine semua barang. Bayangkan saya kena ada banyak pekerja dengan MCO 60% pekerja sebab saya depends on pekerja. Sedangkan macam contoh kilang terkenal dekat luar negara, kilang Estee Lauder, macam mana dia boleh supply produk dia ke luar negara walaupun dia tak ada halal? Because dalam production dia, mesin dia adalah semua automatic. Dia memerlukan orang yang sedikit sahaja untuk proses. Sebab tu dia boleh supply, dia boleh pergi jauh. Benda-benda ni yang saya rasa Malaysia boleh, kita boleh buat, it just because kita tak ada orang yang betul untuk buat benda tu make it happen to the certain level lah bagi saya. Okay. Saya pasti input daripada Emma ni untuk Cik Nur dan juga Dalif ini satu-satu input yang sangat positif dan sangat baik supaya kita orang kata kita move on dan kita buat satu improvement. Dan kekangan-kekangan ini secara pasti dan untuk Halal Biz Ready mungkin ada jawapannya. Silakan Cik Nur, silakan. Ya, saya terpanggil dengan kata-kata Puan Emma tadi bahawa SME kita ketinggalan disebabkan cara kita mengeluarkan barang tersebut dari segi machinery-nya, dari segi kemudahannya, dari segi pergantungan kita kepada tenaga kerja yang berurusan. Ya betul, pihak kami daripada pihak CIMB adalah sangat terbuka dari segi membantu pihak SME yang seperti mana saya katakan tadi. Kalau kita tengok daripada program ataupun solusi yang kita highlightkan Halal Biz Ready ini, kita memberi pembiayaan kepada pihak SME bergantung kepada keperluan yang diperlukan oleh pihak SME tersebut. Contohnya, kita kata kalau mereka memerlukan modal pusingan ataupun modal kerja ataupun untuk mereka penambahbaikan production line-nya ataupun membeli premises ataupun apa saja keperluan termasuk mereka membiayai proses pensijilan halal dan juga persijilan-persijilan yang lain yang melibatkan halal. Kami memberi peluang kepada semua pihak SME memberi bantuan keuangan sebagai lumrah sebuah bank sehingga RM1 juta tanpa memerlukan sebarang collateral ataupun cagaran. Kami menggunakan hemat-hemat jaminan daripada agensi kerajaan untuk membantu pihak SME secara menyeluruh. Tapi apa yang saya nak sebutkan sedikit di sini, of course financing ini menjadi satu lumrah pada setiap bank. Betul lah satu peniaga utama. Tapi di dalam Halal Biz Ready ini sendiri, kami memberikan lebih lagi daripada pinjaman. Bukan hanya sekadar pinjaman saja sebagai contoh. Kalau sesuatu SME tersebut sudah mendapatkan pensijilan halal. So the next question is dia akan bertanya macam contohnya macam kedudukan Puan Emma tadi. Production line saya terlampau limited. Saya tak boleh nak mengembangkan dengan lebih maju sebab saya ada kekangan di sini dan di sana. So pihak bank akan menganalisa dan
kalau kami tengok itu satu perkara yang patut kita bantu, kita akan bantu insyaAllah. Nombor dua, ada juga SME yang kata saya ada kapasiti untuk mengeluarkan barangan sekian-sekian banyak. Barangan saya dah dapat usinan hajal dan saya juga barangan saya bertaraf kualiti antarabangsa. Tapi saya tak ada peluang untuk saya nak pasarkan kepada pasaran antarabangsa. So apa yang kita boleh buat untuk kes yang sebeginian, kita menjemput SME-SME ni untuk sama-sama join dalam kita punya Trade Club Alliance yang panggil. Trade Club Alliance ni adalah kerjasama CIMB dengan 16 buah bank seluruh dunia, serata 40 buah negara serata dunia, di mana kami membawa barangan SME ini, memperkenalkan kepada affiliates bank yang kami bekerjasama ni untuk mereka melihat dalam database mereka, dalam negara mereka, dalam customer mereka, SME mereka, siapakah di antara ramai ini berminat untuk membeli barangan SME kita ini. Kita ada banyak contoh-contoh yang telah kita lakukan. Contohnya kita bekerjasama dengan bank-bank di Korea, di Jepun, di Argentina, di United Kingdom, Canada dan pelbagai lagi. Saya percaya United Kingdom, Europe, termasuk Turki juga. So insyaAllah kalau misal kata puan, contoh kita ambil contoh Puan Emma tadi, beliau berhasrat untuk mengeksport ke pasaran halal di United Kingdom. Kita dengan sangat sukacita boleh memperkenalkan produk-produk Puan Emma kepada pihak bank saya tender tu, pihak bank di United Kingdom tu, di UK, untuk mereka mengenal pasti siapakah di antara player-player mereka yang berminat untuk memasarkan produk kosmetik halal yang berkualiti di pasaran Eropah ataupun Europe. Bukan itu saja. Puan Emma juga boleh mengenal pasti penjual barangan bahan mentah untuk melakukan kosmetik di selata dunia, untuk kita boleh bantu juga dengan harga yang lebih kompetitif. Macam Puan Emma cakap tadi, harga daripada Switzerland ataupun daripada France, daripada Itali, barang-barang kosmetik yang terkenal, mereka adalah pengeluar utama barang bahan mentah kosmetik. Tak kurang juga macam Puan cakap tadi, Korea. So kalau misal kata ada keperluan dari segi Puan Emma misalnya untuk kami perkenalkan kepada pengeluar bahan mentah kosmetik ni, kami juga boleh menggunakan platform ini untuk memperkenalkan syarikat Puan Emma ataupun syarikat kosmetik yang lain kepada pengeluar bahan mentah ini. Itu satu daripada dia punya kelebihan antara Trade Club tu nanti. Ya. Okey, Cik Nur, saya faham Cik Nur ada surprise satu slide. Slide tulang ikan. Okey, kita nak tunjuk saja dulu, lepas tu saya nak pergi kepada dalil sebab dalam slide tu ada HDC. Okey, tunjukkan sikit Cik Nur. Okey. Slide tu kami panggil slide tulang ikan. Itu dia tulang ikan. Ini dia. So ini adalah total package halal bis ready yang kami tawarkan kepada pihak SMEs. Dia cover 5 main sektor sebenarnya. Kita produk-produk makanan dan minuman, kosmetik, pharmaceutical, fashion, modest fashion dan juga agriculture, agro-business. Di samping itu dia dikomplementkan dengan e-commerce dan e-hailing. Kalau kita tengok dekat antara tulang-tulang tu ada terletak HDC dekat situ. Kami memang bekerjasama dengan pihak HDC dan juga Matrade untuk meningkatkan kebolehpasaran pengeluar SME kita, di samping memberi peluang mereka mengeksport barangan-barangan mereka ke luar negara. Okey, kita terpaksa interject sikit Cik Nur. Saya pasti anda mempunyai banyak idea untuk kita bantu Emma supaya kita, orang kata Malaysia boleh ni. Okey, Dalif. Okay, sekarang Dalif daripada HDC pula. Apakah inisiatif, training yang Cik Emma cakap, misalnya sekarang ni tak ada diploma in kosmetik contohnya kan, ataupun kosmetik halal, kosmetik dan sebagainya, ataupun mungkin training yang dibuat, mungkin HDC boleh jawab. Silakan Dalif. Okey, berbalik pada kekangan yang Puan Emma beritahu tadi, saya ambil setiap butir yang disebut tu sebagai salah satu input yang bernas kepada HTC lah ya. Okey, to be honest, secara jujur kita memang tak ada direct bantuan kepada teknologi. Ya, because teknologi itu adalah
area yang lain. HDC kita hanya fokus kepada halal. Tetapi ada area-area, bahagian-bahagian yang kita dapat membantu, menyokonglah. Mungkin bukan EMA yang kita sesuai untuk dapatkan bantuan sebab dah advance mungkin yang lain-lain yang mendengar kepada semua sahajalah so contohnya di HDC kita ada training program walaupun kebiasaannya untuk mereka-mereka yang memerlukan halal ni adalah training program untuk untuk melengkapkan keperluan-keperluan halal, employee apa semua dia nak ada halal. Di HDC segala jenis halal training program kita ada dan yang pentingnya sijil-sijil yang mereka dapat itu adalah mencukupi untuk proses audit halal syarikat tersebut. Itu dari sudut training. Dan dari sudut, saya nak berbalik kepada soalan Emma yang nyatakan berkenaan teknologi. Macam saya cakap HDC tak ada, tapi mungkin our sister agencies, agensi-agensi yang lain seperti seperti MPC, Malaysia Productivity, mereka mungkin ada bantuan dari sudut productivity, teknologi dan sebagainya. Ada program-program yang fokus kepada itu. Dan juga MITI sendiri mungkin kalau House Cosmetic menjadi salah satu champion program yang mencukupi qualification atau kriteria, dia tidak terbuka benda ni. Mungkin benda ni kita kena explore bersama-sama. Mungkin boleh menjadi success story yang kita boleh bawa ke hadapan yang fokus. Tapi bukan saya nak katakan industri tak ada kita nak boleh bantu. Semua kita akan bantu. Cumanya success story for Malaysia. Mungkin boleh jadi sebahagian daripada itu. Okey, di HDC sendiri contohnya apa yang mungkin ada sikit kena mengena dengan bantuan berkenaan teknologi. Di HDC kita mengelolakan halal park, halal industrial zone Mungkin Puan Emma for example sekarang sedang membesar rangkaian bisnesnya. Mungkin boleh meletakkan bisnesnya production di dalam halal park. Dalam halal park ni yang ada halmas status, anda berkelayakan untuk mendapatkan tax incentive. Tax exemption. Adalah penjimatan dari sudut kewangan di situ. Dan juga dengan CIMB, kami bekerjasama dengan CIMB. Dari sudut teknologi ni kebiasaannya masalah utamanya adalah kewangan, bantuan kewangan. Mesin-mesin tu adalah mahal, berjuta-juta ringgit kadang-kadang kan. Berjuta ringgit. Dan juga salah satu lagi adalah the expert. Bukan semua orang boleh hasilkan mesin tu. Bukan semua orang. Kadang-kadang kita kena bawa engineer daripada negara mana-mana untuk datang untuk bina mesin tu. So dia memakan kos yang banyak. So dari sudut halal adalah itu. Okey, sedikit menganjak sikit di HDC, dari sudut ilmu kita memang di situ kita sampaikan because ilmu is number one. Knowledge of halal is number one. Dari sudut training kita ada, dan dari sudut untuk comply, untuk mengadaptasikan diri syarikat tu secara individu ke dalam halal, kita adalah pembimbing. Kita duduk sekali, kita bimbing, kita tengok apa masalah dia satu persatu, kita bagi tahu satu persatu recommendation untuk masuk dalam halal. Dan di situ anda akan absorb, sedut masuk ilmu-ilmu halal dalam diri anda. Dan di HDC kita ada satu lagi, macam yang tertera dekat bawah ni daripada tadi, kita ada HIP. HIP, Halal Integrated Platform. Ini adalah satu komuniti digital yang diinisiatifkan oleh HDC. Dia ada pelbagai fungsi dekat dalam tu. Nombor satu, branding, promotion of your product, untuk mempromosikan, kemudian membawa anda ke dalam komuniti halal global, termasuk juga memperkenalkan anda
dengan business players yang lain, sama ada nak marketkan produk anda, marketplace, ataupun nak mencari supplier dan sebagainya. Dan juga di situ kita ada rangkaian kepada CIMB, bantuan kewangan, ada di situ. Kemudian kalau memerlukan pekerja yang nak ada halal, di situ juga segala-galanya berkenaan dengan halal ada di situ. So saya cuba nak menjemput orang beramai-ramai untuk masuk ke HRP. Dan sebab Ya, di situ, insyaAllah. walaupun kita directly tak boleh nak bagi duit, nak beli mesin apa semua, tetapi ada supporting services yang ada di HDC membantu anda untuk pergi ke arah itu. Saya pastinya pada malam ini adalah satu mesyuarat, satu perbincangan yang santai dan memulakan satu langkah next untuk halal kosmetik. Sebabnya Emma Jalil adalah peneraju halal kosmetik dan kita juga kita ada CIMB dan kita ada HDC. So malam ini adalah satu, orang kata what's next for halal kosmetik. Ini adalah pemain-pemain pejuang-pejuang halal yang boleh kita perjuangkan selepas ini. Okey, Emma, apakah lagi mungkin rasanya Emma nak tanya Encik Nur ke ataupun HDC? Adakah mungkin dari segi sudut latihan, sebab saya difahamkan Emma ni dia suka belajar. Dia memang akan belajar. Dia akan belajar. Itu adalah satu sikap yang sangat baik dalam untuk meniti perjalanan halal, sebab halal ni agak kompleks ya. Jadi prosesnya kompleks dan Emma adalah seorang yang suka belajar dan mungkin Emma sebagai peneraju, sebagai leader mungkin akan buat sekolah pula. Mana tahu? Sekolah kosmetik. Ketika ini dia banyak mengajar melalui melalui digital dan mungkin kita akan lihat Emma dalam halal integrated platform untuk mengajar juga. Mana tahu? Emma cuba bagi pandangan. Saya punya impian lah, memang saya nak bawa betul-betul at least brand Malaysia, is a Malaysia brand yang betul-betul mampu bersaing setaraf international. Sebab bila saya buat formula, saya sendiri orang yang buat formulasi dan bahan mentah yang saya beli tu sebab bila saya tanya dengan supplier sama dengan diorang supply kepada brand-brand yang terkenal di Korea. Jadi kita dah tahu sources, kita dah tahu sumber, kita dah boleh buat. It's just kita tak mampu nak brandingkan benda tu ke depan. Sama macam mana international brand naikkan dia punya brand dia. Sebab international brand bila dia naikkan brand nampak macam gah kan, macam something. Sebenarnya formulation semua tu yang saya buat tu more or less proses dia pun sama. Saya pun belajar daripada sains yang sama. Jadi saya rasa perjalanan sebenarnya semakin jauh lagi nak pergi ke level lebih tinggi ni. Contohnya dari segi capacity factory macam saya, capacity kilang saya, and then macam mana nak towards to that, siapa yang kena bantu. Saya tak boleh seorangan. Saya memang perlukan support daripada banyak pihak untuk berada sama dengan yang lain. Itu yang saya nampak lah. Cuma bagaimana nak connectkan kata puzzle ni tu yang macam mari berkawan dengan kami. Semua orang nak berkawan dengan Daniel. Itu tagline dia. Betul, tak tipu. Mari berkawan dengan HDC. Ya, mungkin ada benda yang belum bersesuaian programnya lagi, yang apa kita ada, yang apa permasalahan semua ada dekat sana. Mungkin belum lagi kita belajar, tapi dengan atas dasar perkawanan tu, bila ada, kita akan panggil masuk ke kita. Berkawanlah dengan HDC. Ya, dan CIMB ya. Ya, dan permulaannya pada malam ini. Permulaannya sudah, kita dah nampak pintunya sudah terbuka. Syilda bagi jalan. Wah, Syilda pula yang bagi jalan. Pintunya sudah terbuka. InsyaAllah mungkin HDC akan mengadakan program-program dan sebagainya. Saya difahamkan HDC mempunyai banyak-banyak events tahun ini bermula September ke atas ya, Dalif? Ya, ya. Okay. Dengan HIP, Halal Park dan sebagainya. Dan insyaAllah ini akan mungkin saya nak tambah sikit. Macam sebelum ni saya pengilang kan.
memang ada founder-founder bawah kilang saya yang ada niat untuk dia dapatlah peluang untuk pergi ke luar negara. Tapi disebabkan pertama of course mereka tidak ada kilang sendiri. Jadi bila mereka gagal berbincang dengan pihak kilang jadual production, berapa banyak volume yang dia nak, itu yang menyebabkan dia tersangkut sebab dia tak boleh nak control productions and then dia pun tak sign agreement dengan pihak kilang. Tapi apa yang saya nampak macam dekat site saya bukan nak bawa brand saya House Cosmetics saja. Saya sebenarnya apa sahaja brand di bawah kilang saya nak bawa together tau. Because setiap brand di bawah kilang saya mempunyai kelebihan yang berbeza-beza. Orang ni fokus pada ni, orang jadi kita nak pergi as a team. Nak bawa pergi as a team global. Macam contoh, saya bagi contoh macam kilang Estee Lauder. Kita ingat kilang Estee Lauder tu keluarkan brand Estee Lauder je. Sebenarnya semua brand dekat supermarket tu macam contoh MAC, La Mer, Bobbi Brown, semua bawah kilang yang sama. Cara dia market kan daripada satu kilang yang sama, dia brandingkan semua bawah-bawah dia tu macam kita rasa macam dia kilang yang berbeza. Sebenarnya mereka di bawah satu bumbung yang sama tapi dia bawa semua-semua tu ke peringkat global bersama-sama terkenal. Jadi itulah one of saya punya impian. Saya bukan nak bawa saya punya brand saja tetapi saya nak bawa because saya tahu kualiti formula kilang saya nak bawa the whole network tu pergi ke peringkat yang lebih tinggi dan bersaing secara sihat di peringkat global lah. Okay, saya seronok perbincangan pada hari ini sebab dia pembuka CIMB jalan. ada jawapan dia di situ. Okey, kejap channel saya. Saya punya producer dah remind audience on the contest. Kita ada contest tu, pastikan anda terus tag kawan-kawan anda, tag mak, tag ayah, tag kawan-kawan dan share video ini ya. Sebab kita nak tengok local brands berjaya. Seronok kita bukan saja dari segi halal ni, halal food sahaja. Non-food industry juga ada potensinya dan saya melihat kosmetik ni ada sangat-sangat berpotensi. Okey, langkah pertama follow dan like page tu, lepas tu kongsikan paparan live ini dan tag 3 rakan anda. Anda bakal memenangi hadiah-hadiah daripada House Cosmetics dan juga Grand Hyatt voucher buffet. Okey, pastikan anda share dan akaun anda pastikan ia juga public ya. Okey, saya nak ambil question mungkin. Adakah pemasaran kosmetik halal mendapat tarikan yang hebat di pasaran global? I think question tadi itu sudah dijawab oleh Dalif tadi ya. Dalif dan juga sedikit daripada Encik Muhammad Noor. Dan apakah faktor menyebabkan kosmetik halal masih kurang mendapat perhatian? Saya rasa dia pun tidak kurang, sekarang ni mendapat orang kata tarikan ya. Yang bertambah ya. Ya, sangat-sangat diminati. Dan hal ini bukan sahaja disebabkan oleh barangan-barangan terlarang. Ia adalah disebabkan prosesnya yang menyebabkan ia selamat, efisien dan satu lagi safety ya. Selamat, safety. Okey, tak apa. Nak tambah sikit boleh tak? Boleh. Boleh tak? Pada pandangan saya lah, dia adalah challenge mengenai persepsi. Persepsi orang kita ialah produk barat tu adalah kualitinya tinggi. Itu dah memang ada dalam mental kita. Betul. Tapi apa yang kita nampak perkembangan tu slowly alhamdulillah progresif. Orang kita dah lebih ramai lagi berminat dengan halal sedikit-sedikit. Dan itulah influencer lah macam House Cosmetics sendiri perlu mewar-warkan lagi. HDC kami mewar-warkan lagi. Dan CIMB membantu lagi semua orang untuk lebih bising lagi pasal halal kosmetik ni. Ya, betul. Okey, Cik Nur, mungkin kita tambah balik pula dari segi prosesnya. Dan selepasnya kalau misalnya nak ditemukan dengan EMA dengan mana tahu di Turki, di Singapura dan sebagainya. Silakan. Ya, yang tadi itu yang saya sebut berkenaan dengan kita punya trade club alliances. Di mana kita memberi membuka pintu seluas-luasnya kepada pihak SME untuk memberi mereka peluang mengeksport barangan mereka ke luar negara. Kita sebagai bank memperkenalkan produk ini kepada customer kita yang potential customer di serata dunia. Sebagai bank yang berkebolehan, yang berkepercayaan tinggi, memperkenalkan akan menjadikan mereka lebih rasa orang kata yakin bahawa ini adalah produk yang sangat kualiti, yang berkebolehan, yang berdaya saing, yang kalau dia nak order satu kontainer, boleh juga kita sediakan satu kontainer untuk memenuhi kehendaknya. On top of that, kita juga nak
sentuh lebih sedikit on e-commerce, di mana Okey. dalam halal PCD ni kita juga membantu pihak SME kita dari segi pemasaran melalui e-commerce. Sebab sekarang ni kalau kita tengok keadaan sekarang dengan pandemik sekarang ini mengekang pergerakan ramai orang dan tak boleh lagi dia berjalan pergi ke pasar raya membeli belah dan sebagainya. So memaksa daripada diri kita ni membeli barang melalui online ataupun e-commerce platform. Tidak ketinggalan juga pada barangan kosmetik. Saya rasa kalau misal kata customer-customer Tegar House, mereka selalu gunakan barangan house untuk pelbagai kegunaan. Misal kata habis barangan house tu, dia orang tak boleh nak keluar ke pasar raya nak beli barangan house untuk kegunaan mereka tu. Cara yang terbaik ialah untuk mereka membeli melalui online. So satu lagi kekangan yang kita tengok pada SME ni, semua orang cakap pasal online sana online sini, e-commerce, e-platform dan sebagainya, tetapi bagi mereka macam mana saya nak masarkan produk saya online? Saya tak tahu macam mana nak buat website, macam mana saya nak dapatkan informasi, saya nak buat dia panggil creative writing, nak letak gambar saya macam mana susunannya untuk orang bila orang tengok nampak tertarik macam tu. So apa kita buat, kita bekerjasama dengan beberapa syarikat yang kami bersama-sama untuk membantu pihak SME ini, sama ada dia dalam produk kosmetik ataupun pharmaceutical, barangan makanan dan minuman dan sebagainya, membantu mereka menunjukkan cara yang untuk mereka boleh membangunkan sendiri dia punya web page dia sendiri. Ini on top of pasaran platform yang sedia ada, contohnya macam Shopee, Lazada dan sekian. Apa yang kelebihan dengan syarikat yang kita bekerjasama ni, e-commerce yang dibangunkan oleh pihak SME itu boleh diintegratekan dengan platform Lazada dan juga Shopee. So senang dia nak manage. Yang paling pentingnya, dia akan mengajar SME kita daripada A sampai ke Z. Dari daripada tak tahu langsung nak buat website sampai menjadi seorang yang hebat untuk membuat website dalam masa yang sama, pandai dengan menggayakan barangan tersebut dalam website-nya. Bila ada website ni, pihak SME boleh memasarkan barangan mereka, sama ada secara retail dari segi di kedai-kedai pasar raya dan sebagainya. Kalau misalkan dalam keadaan sekarang ni tak boleh orang nak keluar ke retail untuk beli barang di kedai-kedai, masih juga barangnya boleh dijual secara aktif. Secara online dan sebagainya. Maksudnya kan Cik Noh, maksudnya ni kiranya CIMB ni dia end to end ya, dia hand holding end to end. Kalau kita tengok tadi kan, macam kita tengok pada yang tulang ikan tadi tu kan. Tulang ikan naik balik. Sebuah bank, kalau boleh tunjukkan balik tulang ikan tu, the fishbone. Tulang ikan, silakan tulang ikan. Okey, tulang ikan balik. Sahabat saya Emma yang buat ni. Sangat kreatif. Okey, kalau kita tengok daripada fishbone chart ni, dari hujung ke hujung, bantuan yang kita bagikan, orang kata biasa A to Z kan. Tapi kita cakap A to Y saja. Kenapa A to Y? Sebab A to Y semuanya kelebihan yang kita bagikan pada pihak SME. Kita bantu dia, kita pimpin tangan dia, kita tunjuk dia jalan macam mana cara nak buat, macam mana cara nak capai, di sini marketnya, di sana peluangnya. Kita bantu dia dari segi macam contoh yang saya kata tadi, persijilan halal untuk logistik end to end dan juga halal, untuk bekerjasama dengan pihak SDC untuk upgrade dia punya mesin, dan untuk exportnya opportunity. On top of that, kita bantu dari segi e-commerce. Tapi orang tanya, di mana financing, di mana bank bantu mereka dari segi financing. Andai kata daripada A sampai ke Y tadi, mereka tidak ada kebolehan untuk melakukan dengan secara modal sendiri, perlukan bantuan kewangan. Yang Z tu nanti, itulah datangnya bantuan keuangan untuk bantu SME kita untuk sampai pada A sampai ke Y. Begitu. Saya rasa mana tulang ikan tu tadi? Silakan tulang ikan tu. Ikan kalor. Okey, saya rasa untuk Emma, Emma sudah di peringkat blue upwards. Ya. Betul.
So misal kata macam blue onwards tu, kalau Saya tak nampak yang kat pula. tengah tu kan, antara hijau dengan purple tu kan, kalau misal kata produk produk Emma ingin ke Turki dan pihak Turki mengatakan saya nak pastikan bahawa produk yang dihantar tu daripada Malaysia sampai ke Ankara ataupun Istanbul mesti dalam keadaan yang dipastikan halal. So dari situ kita punya rakan kerja kita Mas Cargo dan juga Norfolk boleh memberikan perkhidmatan logistik end to end secara halal. So maksudnya bila sampai ke Turki besok, pihak Turki tu yakin bahawa barang yang dihantar itu halal, tidak bercampur dengan unsur-unsur yang syubhah, tak bercampur dengan barang-barang lain dan kontainer kan itu diakui suci dan sebagainya gitu. Ya. Okey. Ini adalah tulaikan. Sila letak balik tulaikan tu balik sebab saya nak bagi tahu maksud tanam balik. Okey, maksudnya Emma dah dari segi certification dia tip top, okey. Dari segi dia punya branding semua dah ada. Cash management saya rasa dia tidak mempunyai masalah itu, tetapi mungkin dari dia nak melebarkan sayap dia. Dia nak berenang, dia nak terbang ke Turki. Jadi maksudnya logistik, development, bantuan daripada HDC dan Matrade, mungkin trade trade visitation dan sebagainya bersama dengan HDC ataupun Matrade kan untuk dia participate dalam trade events dan sebagainya, dan kepada e-market payment solution rasanya kita masukkan dalam trade club tadi tu. Trade club tu trade club. batu loncatan untuk dia mencapai pasaran antarabangsa dengan lebih efektif. Okey. Yang color purple yang dua yang kita sebelah kanan sekali tu, itu untuk kita bantu SME kita untuk menembuhi pasaran e-commerce. On top of e-commerce tu ada lagi satu layer kat bawah dia tu, dia punya settlementnya, collectionnya macam mana cara so banyak lagi Emma. Itu saya cakap tadi, daripada A ke Y kita bantu SME kita sehingga dia boleh menjadi satu masa nanti boleh satu gergasi, syarikat gergasi yang setanding dengan syarikat antarabangsa. Yang dekat Z tu nanti kalau misalnya kata perjalanan daripada A ke Y tu memerlukan, sepanjang perjalanan tu mana-mana memerlukan bantuan kewangan, CIMB dengan sukacitanya boleh membantu pihak SME tersebut. Akhirnya kena bercakap dengan CIMB Islamic lepas ni untuk Halal Biz Ready kan? Okey, tak apa. Untuk pengetahuan lebih lanjut boleh emailkan kepada kami bizready bizready seperti yang terpaparkan itu @cimb.com. Ya. Okey, insya-Allah kalau misalnya mereka yang bukan dalam bidang kosmetik pun boleh juga menghubungi Encik Nur Muhammad. Okey, untuk Emma ada apa-apa mungkin ingin bertanya kepada Dalif dan juga Encik Nur Muhammad? Ada lagi persoalan ataupun soalan? Saya nampak sebenarnya malam ni bukan saja untuk saya, tapi saya nampak even banyak bisnes-bisnes kat luar sana nampak kat sini point dia kena start, at least tahu kat mana nak start. Diorang ada bisnes halal tapi level tu je. So macam mana nak naik lagi? Sebenarnya diorang tak tahu. Macam saya sendiri pun bila dah ada discussion macam ni, memang bagus saya at least nampak lah. Saya tak imagine benda tu mudah. Tetapi at least kita start daripada kita tak start langsung. Itu yang paling penting. So at least bila ada satu point untuk macam tadi Cik Muhammad Nur dengan Dalif kata, okay at least berkawan tu pertama, and then masuk dalam channel yang betul, dan kita bertukar fikiran, dan at least kita tahu where to start. Lepas itu akan ada dapat banyak idea. So it's a good discussion sangat malam ni. At least saya tahu mana saya nak start dulu. Ya. Okay, boleh saya jawab sikit tak, Shilda? Okey, boleh. Untuk poin Emma, daripada HDC kami sendiri, saya tekankan balik mari berkawan dengan kami. Sebab kita ada pelbagai program. Sebab kita pun selain daripada servis yang kita ada, HDC menjalankan program pembangunan industri halal. Kita ada program contohnya yang kita namakan Hyper Incubator punya projek, dekat situ kita membantu syarikat yang masuk dengan tu percuma je pun, tak ada sesen bayar pun. Masuk dalam tu assess apa kekurangan, kemudian kita rangkaikan dia, kita salurkan dia kepada channel yang betul, even dari sudut teknologi, dari sudut digital dan sebagainya. Kemudian kita ada Dash, kita ada e-Rehal. Ini adalah program-program percuma sebenarnya. Ialah mungkin ada orang yang berkata
Kita dah join dah tapi tak sesuai dengan kita, tak boleh apa. Ya, mungkin benda itu adalah betul. Buat masa ini belum bersesuaian dengan anda, tapi insya-Allah dalam masa dekat akan ada benda yang bersesuaian. So saya tegarkan balik, berkawanlah dengan kami. Dan saya rasakan Dalif, input daripada Emma sangat penting. Sebab dia daripada industri, dia daripada akaumbi, dialah yang pembuatannya daripada dialah rakyat, dialah orang kata the foundation. Betul. Mereka ini adalah sistem support, tetapi mereka bukan pemain industri. Emma punya input tu sangat penting, sangat mahal pada pandangan saya. Dan kalau diberikan kepada HDC dan bekerjasama dengan HDC, mereka mahu mendengar dan supaya untuk pembaikan industri, pembaikan Betul. untuk kalau misalnya khusus kepada untuk kosmetik contohnya kan. Sebab saya lihat perjuangan Emma ni lain daripada founder-founder ataupun pemilik-pemilik kilang yang lain. Inilah suara yang kami nak dengar. Betul. Ya. Kan dah terlebih anggur ni Cik Noh. Ya betul. InsyaAllah saya sangat-sangat mengharapkan suatu hari Emma dipimpin, dibantu. Dan Emma, anda tidak boleh perseorangan. Letih. Saya rasa anda akan letih. Dah hampir 8 tahun saya struggle, study, buat operation dengan duit saving sendiri. Tapi percaturan Allah tu sebenarnya dah baik untuk saya. Dia bagi saya susah-susah, struggle dulu. Dia tak nak bagi terus senang orang bantu. Tapi sekarang baru kita dapat peluang berjumpa dengan orang yang betul. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya pun banyak belajar daripada orang bawahan, maksudnya daripada founder, daripada customer, rintihan bisnes diorang. So saya tahu apa sebenarnya masalah dalam dunia kosmetik ni, bisnes dunia kosmetik. Because saya memang connection rapat dengan diorang. Jadi bila saya buat bisnes saya sendiri pun saya pun lalui benda yang sama. Jadi saya rasa it's a good connection between orang kilang dengan HDC, dengan CIMB, which is apa information tu saya boleh bawa sekali with others punya player lah dalam kosmetik. Okay, ejen-ejen yang sedang type dan sedang memberi komen di dalam tu, berilah support yang sehabis mungkin kepada Puan Emma. Dia letih tu, saya faham. Bila saya bercakapkan dia pun saya tahu dia letih. Okay, dan juga CIMB dan juga HDC. Okay, untuk soalan terakhir dan mungkin kita akan mengakhiri live kita pada malam ini. Mungkin kata-kata ataupun pesanan-pesanan terakhir. Dalif, mungkin ada nak pesan apa-apa? Pesan paling utama, jangan berputus asa. Untuk semualah, bukan Emma saja. Jangan berputus asa. Hari ini mungkin anda melalui cabaran. Macam Emma cerita tadi, cabaran dia lalui, dia bersendirian. Sebenarnya anda adalah tidak bersendirian. Ada bantuan-bantuan di luar sana. Macam hari ini kita dah dengar CIMB ada memberi sokongan dari sudut kewangan, dari sudut kemahiran dan sebagainya. Di HDC kita ada yang tadi saya telah cakap tadilah, banyak bantuan-bantuan yang kita sediakan. Cumanya kita kena explore. Jangan henti explore. Mungkin hari ni tak ada, esok mungkin ada. Okey, terbaik Dalif. Dan pastinya kita sama-sama, kita antara perintis untuk memasuki Halal Integrated Platform dan kita berjumpa di Halal Integrated Platform. Okey, untuk CIMB Islamic, untuk Halal Biz Ready, mungkin ada pesanan ataupun kata-kata hikmah yang mungkin Cik Nur nak bagi tahu kepada Emma dan rakan-rakan yang lain. Sebab pakai produk kosmetik halal, peluang di luar sana sangat luas. Sama ada kita boleh pergi untuk kecapi peluang tersebut ataupun tidak. And then kita perlu tahu bagaimana cara untuk kita kecapi peluang tersebut. Kalau misalnya kata kita tak ada kemampuan bersendirian, kita boleh meminta bantuan daripada pelbagai pihak. Macam daripada HDC sendiri, daripada pihak CIMB sendiri, boleh datang ke kami, kita berbincang, untuk kita faham apakah inspirasi syarikat SME tersebut dan apakah plan dia, bagaimana cara dia nak mengembangkan perniagaan dia. Kita bantu dari segi pelbagai jenis bantuan yang saya terangkan tadi dalam halal biz ready. Paling penting sekali,
kita sebagai pihak SMB harus mempunyai kemahuan untuk berdaya saing. Saya rasa Puan Emma dah cukup lah perkara tu. Elemen tu dah ada lah. Ada. Dah ada kan. And then inovatif pun dah ada juga. And then bekerja keras pun dah ada juga. Sekarang ini kalau macam kata kekurangan modal ke apa ke, kami tempatnya boleh datang jumpa dengan pihak CMB, kami dengan berbesar hati boleh bantu semasa ke masa untuk pasaran luar negara ataupun e-commerce, kami juga boleh membantu dari semasa ke semasa. Asalkan kita orang kata apa, mandang ke hadapan, ada vision untuk maju, peluang di mana-mana ada, insyaAllah. InsyaAllah. Malam ni Emma akan solat istikharah. InsyaAllah. Sama lah kan antara HBC dengan CMB masing-masing. Solat istikharah malam ni. Emma, okey. Saya sebenarnya sedih nak meninggalkan Emma sebab ini adalah episod terakhir. Kami sudah bersiaran 3 kali. First, kita cerita tentang founder, Dalil. Founder untuk jadi founder yang amanah. Betul, Kak Emma? Jadi kalau kita dah pegang perkataan halal tu, janganlah kita menipu ataupun melakukan perkara-perkara yang dilarang. Okay? First episode. Second episode kita dah ada NPRA. 2 tetamu daripada NPRA, daripada surveillance dan juga pendaftaran kosmetik. Dan mereka ceritakan macam mana untuk mendapatkan persijilan. Dan kita ada JAKIM. JAKIM sangat support kepada halal kosmetik ini. Tidak kata tak boleh. Tidak. JAKIM sangat support dalam inisiatif-inisiatif yang dibuat. Dan hari ini kita dari segi bisnes, rupanya kita nak kembangkan pula kan. Kita sebagai seorang Islam tidak salah untuk kita berjaya dan menjadi seorang yang kaya, dan insyaAllah satu hari nanti Emma kita akan lihat Emma seganding dengan Estee Lauder. Amin. 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 Alhamdulillah, insyaAllah. Okey. Emma, mungkin ada apa-apa nak bercakap dan sebagainya? Sedih pula saya nak tinggalkan Emma ni. Silakan Emma. Okey. Impian saya simple tapi mungkin susah nak buat. Tapi saya sangat percaya saya ingin memartabatkan produk lokal, produk Malaysia ke satu tahap yang Malaysia sangat berbangga dengan teknologi hasil tangan kemis, lokal fresh grab, kilang Malaysia sendiri, idea-idea daripada anak Malaysia totally, sebab kilang saya Muslim, totally Muslim, and then semua tu datang daripada orang Muslim sendiri. Dan saya nak bawa ke satu level bukan saja definitely halal, tapi kualiti tu orang pandang tinggi pada produk lokal. Sebab kita dah tak nak dengar orang kata ialah produk lokal. Saya nak satu hari nanti bila orang cakap produk lokal daripada kilang saya ni, bukan saja House Cosmetic tapi apa saja bawah brand saya, ialah macam orang tengok kilang Estee Lauder. Kalau sebut saja satu dunia ni, kalau sebut saja produk dia keluar dari kilang Estee Lauder, dia rasa macam satu level. Confirm bagus. Benda ni yang saya nak bawa satu level. Bila sebut saja produk ni datang daripada kilang GIM Cosmetic, ialah satu produk yang berkualiti tinggi, halal, dia memang dijamin halal, dan bila orang guna dia ada demand yang tinggi bukan saja di Malaysia, malah seluruh dunia, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Dan pastinya kita perkataan halal itu kita nak memertabatkan halal itu. Kita lihat bagaimana orang Islam melakukan bisnes, dan tak ada salahnya untuk kita untuk untuk berjaya dunia dan akhirat. Okey, nampaknya kita sudah di penghujung rancangan. Maafkan saya tidak dapat membaca komen-komen anda di Facebook kerana pada malam ini saya rasa adalah malam penentu. Rasanya Emma kan masih macam rasanya mungkin selepas ini kita akan lihat Emma pula yang akan strategikan mempunyai network di bawah Emma, founder-founder yang lain, sebab anda memberi inspirasi kepada founder-founder yang lain. Itu agak penting tu ya. Alright, nampaknya kita di penghujung rancangan ya untuk Kini Halal, dan pastikan anda terus bersama kami kerana bulan depan kita akan bersama-sama dengan Halal Development Corporation dengan inisiatif-inisiatif mereka. Mereka ada mempunyai satu apa ni Dalif, halal integrated. Saya dah tak ada suara dah ni. Halal integrated platform iaitu HIP. Yang dekat bawah, tertera dekat bawah tu ya. Ya. Tadi ulang-ulang tadi.
Secara default ia adalah percuma. Masuklah dan kita semua masuk dalam satu rumah dan kita boleh berbual, berkawan di HIP ya, Halal Integrated Platform. Dan begitu juga dengan Halal Biz Ready bagi mereka yang ingin untuk memperkembangkan bisnes mereka, tak kisahlah di dalam atau luar negara, bolehlah menghubungi CIMB. Rasanya informasinya tertera di skrin anda. Itu dia, email ke Biz Ready. Okey, dan untuk bagi mereka yang ingin membuat produk-produk kosmetik sendiri ataupun penjagaan kulit sendiri dan penjagaan badan ataupun dan sebagainya, anda boleh menghubungi talian yang tertera di atas itu, iaitu Encik Fazrin. Dan berminat nak jadi founder macam Emma, boleh juga menghubungi House Kosmetik ataupun Gym. House adalah produk in-house untuk gym. Dan kalau nak jadi agent pun boleh dengan House Kosmetik. Dan follow lah Emma Jalil di TikToknya, di Facebooknya, di Instagram. Dan kalau kita boleh tengok dia punya kegigihannya satu, ketelitiannya. Dia akan cerita kenapa kita kena pakai facial cleanser, bukan pakai facial oil. Kan Emma? Itu ada satu education yang lain daripada lain. Kalau founder-founder lain dia takkan tunjuknya kilang-kilang dan sebagainya. Dia akan tunjuk dan tidak takut dengan persaingan. Itu yang saya nampak pada Puan Emma dalam perniagaannya. Okey, itu saja daripada saya, Syuhda Ismail. Dan terima kasih pada mereka yang menonton. Mohon share, komen, tag dan like seluas-luasnya demi kita mendapatkan kebaikan insyaAllah dari kecantikan buat bisnes halal. Dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih Emma, Dalif dan Cik Nur. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Memastikan integriti dalam rangkaian halal bukanlah suatu perkara yang mudah. Namun begitu, cabaran yang ada malahan memberi banyak manfaat kepada semua. Kesucian setiap bahan mentah menjadi pilihan seluruh masyarakat. Di manapun anda berada, Halal Integrated Platform sentiasa bersama anda. Pembaharan dah nak habis ni. Ain, Ya, Bu. boleh tolong ibu order bahan-bahan dahulu tak? Tapi Ain dah nak pergi interview dah ni. Tak apa. Ain bukakan portal HIP untuk ibu. Nanti ibu boleh pilih je dalam ni. Nanti ibu jangan lupa tengok laptop ya. Yelah. Ibu selalu doakan kamu berjaya. Terima kasih, Bu. I pergi dulu. Segala akses untuk hak halal hanya di hujung jari anda. Memastikan kelestarian rangkaian hak halal untuk generasi akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang cik. Cepat dia sampai. Segalanya pantas tanpa batasan. Sebesar impian, segalanya bermula dengan langkah yang pertama. Terukai integrasi tanpa sempadan dan berpeluang temui rakan niaga baru. Budayakan inovasi dan jadikan idea perniagaan anda satu realiti. Lakar kejayaan, catat peningkatan perniagaan
melalui HIP. Daftar dan sertai segera untuk berinteraksi dan mendapat akses kepada ribuan pangkalan data. Hanya yang terbaik dari Halal Integrated Platform. Halal ini bukan untuk Muslim saja, halal ini untuk semua. Program ini adalah untuk membantu ataupun supporting program ke arah kesijilan. We see all these challenges as an opportunity for us to share with our customers and the public about how halal is at the utmost priority for everyone. Memperkasakan industri halal untuk global. Kini halal.